Okay, thank you. Bagus cikgu punya sekretari ni ya. Okay. Okay, baik. So kita baru masuk Pahang dan Perak sebenarnya, dan kita telah belajar bagaimana wujudnya negeri Pahang dan Perak. Dan sekali lagi kepada para pelajar yang baru masuk, cikgu akan maklumkan bahawa sebenarnya kenapa kita tahu susunan bab-bab sejarah tingkatan 2. Senang je susunan dia. Iaitu bab 1 berkaitan dengan bab 1, 2, 3, 4 iaitu Kesultanan ataupun Kerajaan Alam Melayu. Yang kita belajar Funan, Champa, Srivijaya, Majapahit, Gangganagara, Kedah Tua. Dan juga apa lagi Funan, Champa, Angkor. Yes, Angkor. So ada 7. Itu bab 1 hingga bab 4. Kemudian bila bab 5 saja, Kesultanan Melayu Melaka. Bab 5. Bab yang ke-6, Kesultanan Johor Riau. Dan bab yang ketujuh adalah bab yang ini, Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Kenapa susunan dia begini ya cikgu? Kerana di tanah Melayu ini mula-mula diwujudkan kerajaan alam Melayu yang 4 tu. Selepas sahaja habis tempoh keempat-empat ini, maka wujudlah Kesultanan Melayu Melaka. Apabila Kesultanan Melayu Melaka tamat, maka disambung dengan Kesultanan Johor Riau. Daripada Johor Riau ini maka muncullah negeri-negeri lain ini, iaitu 4 negeri ini, Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Maksudnya keempat-empat negeri ini, Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor, berasal daripada Johor dan Melaka. Sebab itu susunan dia. So senang nak ingat. Jadi itulah cara bagaimana kita ingat. Kita ingat susunan dia. So hari ini kalau kamu lihat cikgu hari ini dengan berbaju hitam, dengan bertengkolok ini, serta berambut ala-ala pahlawan ini, inilah dia. Inilah dia. Nak perkenalkan diri, cikgu adalah Hang. Hang yang ke-6. Kan selepas Hang Kasturi. Iaitu kita tahu Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Lekir, Hang Lekiu, Hang Kasturi dan cikgu yang ke-6. Ramai yang tak tahu. Cikgulah Hang yang ke-6, iaitu Hang Pi Mana. Baik, kita sambung. Hang Pi Mana. Hang Pi Mana. Hang Rafi. Baik, jom kita lihat. Baru-baru ini kita dah belajar tentang Kesultanan Pahang. Yang mana rupa-rupanya kita belajar Pahang ni rupa-rupanya telah dibuka oleh Kesultanan iaitu anak Sultan Mansur Shah, anak Sultan Melaka. Daripada situ apabila sampai kepada Sultan Abdul Ghafur, rupa-rupanya Kesultanan Melayu Melaka di Pahang keturunannya tamat, digantikan pula dengan keluarga bendahara. Bendahara, kemudian bendahara lah yang mengasaskan pentadbiran negeri Pahang sebenarnya. Baik, kepada para pelajar yang belum dapat nota ini, jangan risau, mungkin kamu pelajar baru, tak apa, nanti cikgu masukkan dalam grup. Kemudian cikgu akan sendkan sekali lagi nota tingkatan 2 bab 7 ini. Don't worry. Nota percuma latihan cikgu beri. Cikgu nak apa? Cikgu nak kamu belajar je. Dan belajar pula, cikgu bukan suruh kamu baca sangat pun. Cikgu nak kamu dengar. Sebab cikgu tahu korang memang tak suka baca buku. Setuju tak? Korang tak suka baca buku sejarah. Setuju tak? Setuju kan? Korang memang tak suka baca buku sejarah. Tapi korang suka dengar apa yang cikgu cerita pasal sejarah. Setuju? Yes, betul. Korang tak suka baca tapi korang suka dengar. Jadi itulah, tak apalah. Jadi bila dengar pun dapat ilmu. Dengar pun dapat ilmu. Itu yang kelebihannya. Jadi kita akan teruskan. Yes. Jom kita lihat. Kita dah lihat hari itu Pahang. Kemudian kita dah lihat hari itu iaitu Perak. Perak ini sebenarnya juga dibuka oleh anak Sultan Mahmud, iaitu Sultan Melaka yang last kali tu. Anak Sultan Mahmud iaitu Raja Muzaffar telah pergi ke Perak dan menjadi sultan di sana dengan membawa alat-alat kebesaran Sultan Melaka seperti Curah Simanja kini, kemudian Keris Taming Sari, Cap Mohor, Nobat dan surat ciri, iaitu surat pengisytiharan diri sebagai sultan. Dan kesultanan inilah sebenarnya Sultan Perak ni sampai sekarang tu yang negeri Perak tu, inilah sultan dia. Maknanya inilah keturunan sultan yang memerintah negeri Perak. Means that iaitu Sultan Perak ni yang sekarang ni
adalah keturunan Sultan Melaka yang asal. Satu-satu je. Itu negeri Perak ni memang hebat. Ada orang Perak kat sini? Ada orang Perak tak kat sini? Ada orang Perak? Mungkin orang Kuala Kangsar ke, Ipoh ke, ada tak? Ada orang Perak. Dia tak panggil Perak dia panggil Perak. Dan dia Ate nak ke mana? Cikgu pun orang Perak juga. Perak belah mana? Perak belah Muar. Muar Perak. Muar Perak ke? Okey, baik. Kita sambung. Okey. Kesultanan Terengganu. Jom kita lihat Terengganu pula. Terengganu. Kita sambung Terengganu ni sebenarnya kita dah belajar masa sejarah tingkatan sejarah darjah 5 dulu. Terengganu ni sebenarnya berasal dari perkataan Taring Anu. Anu tu apa? Harimau. Taring Anu hebat benar bunyi dia kan. Dan ianya telah diasaskan, kalau kita lihat di sini, pada tahun 1708 Sultan Abdul Jalil telah menganugerahkan Terengganu, maknanya menghadiahkan Terengganu kepada Tuan Zainal Abidin yang juga merupakan putera angkat, maknanya anak angkatlah Raja Patani, iaitu yang digelar Nang Chayam, iaitu Raja Kuning. Itu Zainal Abidin tu coach, itu bola sepak pandai. Yang ini bukan. Okey. Baik. Okey. Baik. So Nang Chayam ni Raja Kuning. Okey. Untuk pengetahuan kamu, Raja Patani. Patani adalah sebuah kerajaan di selatan Thailand tau. Dan kerajaan Patani ni yang hebatnya, dia diketuai oleh kalau tak silap cikgu 5 orang. 5 orang wanita perempuan yang menjadi raja, dan dia punya nama semua pakai warna. Ada Raja Kuning, Raja Hijau, Raja Biru. Dia macam Power Ranger. Serius. Tapi dia orang bukan Power Ranger lah. Dia bukan Power Ranger. Okay. So dia guna nama warna, iaitu Raja Kuning, Raja Biru, Raja Merah. Macam tu. Hebat kan zaman dulu. Baik. Tun Zainal Abidin ini telah berangkat ke Terengganu diiringi oleh 80 orang keluarga Patani dan beberapa orang tokoh agama seperti Qadi, Wan Imam Mahmud dan Cik Buang. Dan pada tahun 1708, Tun Zainal Abidin mengasaskan Kesultanan Terengganu dengan gelaran Sultan Zainal Abidin yang pertama. Dan Sultan Zainal Abidin inilah yang telah mendirikan pusat pemerintahan pertama di Tanjung Baru, iaitu di Kuala Berang. Dia tak panggil Kuala Berang dia panggil Kuala Berang, Terengganu. Dia ni Patani sahabat ke dengan Terengganu? Yes. Bukan sahaja Patani ni sahabat dengan Terengganu, tetapi sahabat dengan Kelantan, Pahang, memang bersahabat baik. Keluarga Patani ni memang hebat. Yes. Dan kalau nak diikutkan, pahlawan-pahlawan kita seperti Mat Kilau, Datuk Bahaman pernah juga mendapat perlindungan di bawah kerajaan Patani. Pernah. Pernah juga ya. Baik. Kita lihat pada tahun 1881, dan 1918, Sultan Zainal Abidin adalah merupakan antara Sultan Terengganu yang masyhur, dan antara sumbangan penting baginda adalah termasuklah penggubalan undang-undang bagi diri kerajaan Terengganu. Dia ada undang-undang tau. Kalau lain-lain negeri, undang-undang tubuh kerajaan. Tapi kalau Terengganu lain, undang-undang bagi diri kerajaan Terengganu. Dan undang-undang bagi diri ini di dalam bahasa Arab dia dipanggil Ittiqanul Muluk Bita'dil Al-Suluk. Boleh baca tak? Ittiqanul Muluk Bita'dil Al-Suluk. Cuba korang baca. Ittiqanul Muluk Bita'dil Al-Suluk. Ingat, bolet lidah korang. Vigna version boleh baca? Ittiqanul Muluk Bita'dil Al-Suluk. Vigna version kalau baca lagi hebatlah. Berbelit lidah saya. Okey, baik. So itu berkaitan kerajaan Terengganu. Tetapi kalau kita lihat ni, cikgu, so apa kaitannya Terengganu ini dengan Kesultanan Johor ataupun Kesultanan Melaka? Sebenarnya Sultan Abdul Jalil ini adalah Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, iaitu sultan dari mana? Ini Sultan
Johor. Sultan Johor lah yang telah anugerahkan Terengganu kepada Tuan Zainal Abidin. Sebab itu Terengganu dengan Johor ada kena-mengena. Ada kena-mengena. Nampak macam adik-beradik tapi lain mak lain bapak. Macam mana ada beradik lain mak lain bapak okeylah macam itulah. Okey. Lain mak lain bapak. Macam mana? Itulah. Kan macam mana tu? Nak kena explain tu macam mana tu? Jadi itulah kan. Okey, baik. Macam kita lah, macam kita kan. Macam korang semua kan. Macam korang semua. Korang semua kan, bapak korang satu ni. Sejarah kan. Ni bapak korang. Tapi korang semua adik-beradik. Cuma lain mak lain bapak. Boleh terima? Okey, baik. Baik. So, itulah dia lain macam ya. Lain macam. Okey. Lain macam tak apa, jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Okey, baik, kita sambung. Okey. Sebelum cikgu ni hari ni banyak kali sebut perkataan sambung. Rupanya masin mulut cikgu lah kan. PKP kita pun bersambung. Bersambung lagi 2 minggu. Aduh, hai. Kan? Tak boleh nak berjalan. Kan? Kalau tidak, bolehlah pergi Melaka ke, kan? Tapi kita bersambung PKP. Nak buat macam mana? Tak apa. Cikgu lah ni. Ya, sambung 2 minggu. Sambung 2 minggu lagi. Jadi, korang keraslah kat rumah. Ya. Tapi harus ingat, tingkatan 2 harus ingat, sila jaga kesihatan anda. Sekarang kalau duduk rumah lama-lama, daripada badan macam ni, jadi macam ni. Hati-hati. Kan? Sekarang ada yang daripada macam ni, jadi macam ni. Sudah. Jangan. Jangan ya. Hati-hati. Okey. Baik. So, kita lihat. Kan betul. Kan. Baik. Ada yang terasa ke? Oh, Nadine terasa ya. Mohon maaf ya Nadine ya. Okey, baik. Kita lihat. Kesultanan Selangor. Okey, jom kita lihat Selangor. Cikgu memang stay kat Selangor. Sekarang ni di Selangor, iaitu di Subang Jaya. So, okey. Selangor ni macam mana pula cikgu? Jom kita tengok Pada abad ke-18, Daeng Celak. Daeng Celak. Cikgu, ada kena ke Daeng Celak ni dengan Daeng Zakuan dalam kelas kita ni? Ya, memang ada. Ya, memang ada. Memang kena mengena. Daeng Zakuan ni dalam kelas kita ni, okey, memang ada keturunan dengan Daeng Celak inilah. Kan? Ya, betul. Okey. So, Daeng Celak berketurunan Bugis. Menjadi yang di-Pertuan Muda Kesultanan Johor Riau. Maknanya dia menjadi salah seorang pembesar Kesultanan Johor Riau. So Selangor merupakan sebahagian daripada kawasan Kesultanan Johor Riau sebenarnya. Oh ya ke Azim? Bugis juga. Okey, baik. So Sultan Mahmud Shah telah menabalkan ataupun telah mengisytiharkan menabalkan ni melantik menabalkan Raja Lumu. Raja Lumu ni sebenarnya anak kepada Daeng Celak. Raja Lumu ni adalah anak kepada Daeng Celak sebenarnya. Dan dia telah melantik Raja Lumu sebagai Sultan Selangor, dan dianugerahkan Nobat dan juga Cap Mohor. So Nobat dan Cap Mohor ni sebagai tanda dia adalah Sultan. Semua orang kalau dilantik sebagai satu jawatan, dia mesti ada tanda. Dia mesti ada tanda. Contoh macam kalau kamu jadi pengawas kan. Okey, apakah bukti kamu jadi pengawas? Iaitu apabila diberi tie ataupun diminta untuk pakai tudung yang warna lain, baju lain kan. So itu menunjukkan kamu telah pun menerima jawatan sebagai pengawas. Ya, diberi name tag. Macam tu jugalah yang Sultan Selangor ni. Okey, dianugerahkan Nobat dan Cap Mohor sebagai tanda Raja Lumu ini adalah Sultan Selangor. Dan Raja Lumu ini telah mengasaskan Kesultanan Selangor dengan gelaran Sultan Salihuddin Shah. Yes, dan mendirikan pusat pemerintahan pertama di Kuala Selangor. Kamu tahu kan kalau ada di Malaysia, di Selangor ni, ramai yang kenal Kuala Selangor. Kuala Selangor tu memang tempat bersejarah.
Sebab bermulanya Kesultanan Selangor di Kuala Selangor. Di Kuala Selangor. Jadi, okey, banyak pemerintahan telah diturunkan dan salah seorang sultan yang hebat ialah Sultan Alauddin Sulaiman Shah. So, ini antara Sultan Selangor yang masyhur kerana banyak jalan raya dan landasan kereta api telah pun dibina. Di mana? Di negeri Selangor. Jalan raya. Okey, kalau siapa yang familiar, kamu tahu tak yang Federal Highway tu? Federal Highway tu iaitu lebuh raya persekutuan tu, itu adalah mula-mula dia jalan raya kecil, yang jalan raya yang menjadi mula-mula dibina di negeri Selangor ini, iaitu daripada KL sampailah ke pelabuhan Kelang. Jadi itu jalan raya yang mula-mula ya. Hebat Sultan Selangor ni kan. Dulu tak ada kereta. Okey, dulu memang tak ada kereta, tetapi dulu dah ada lori. Adalah kereta pegawai-pegawai British bawa, ada. Tapi kereta macam kereta apa? Kereta yang lama-lama tu. Yang warna hitam lama-lama besar tu kan. Itu dululah. Tak ada proton tak ada. Proton tak ada. Proton tak ada. Yes. Tak lagi besar. Okay. So, inilah dia 4 buah negeri yang kita telah pelajari tentang siapa yang mengasaskan dia. Okay, siapa yang mengasaskan dia. So, Selangor, okay, Selangor dengan apa? Selangor dengan negeri Terengganu datang dari keturunan Johor. Manakala Perak dengan Pahang datang daripada keturunan Melaka. Itu kamu kena take note ya. Ya, kita semua tahu. Waalaikumsalam. Okey, bagus. Ari Zafran ya. Kan? Dengan kemasukan Ari Zafran, sekali cikgu tengok, wow, partisipan kita 72 orang, ramainya. Ini kalau buat dekat dalam kelas ni, kita semua dah kena denda seorang 1,000. Sebab apa? Melanggar SOP. Kan? Melanggar SOP ya. Okay. So, tak apalah kan. Dalam kelas kita tak melanggar SOP ya. Kita langgar dinding masing-masing. Kita langgar pen dan juga langgar meja masing-masing. Okey, jom kita tengok. Ya, tengok gambar kita semua. Tak apa, cikgu tolong bayar. Oh, ya ke? Okey. Jom kita tengok. Negeri-negeri ini, apakah warisan Kesultanan Melayu Melaka di Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor? Apa yang telah diwariskan? Apa yang telah diturun-turunkan? Dan diturunkan ke negeri Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor ni? Apa yang diturunkan? Okey, jom kita tengok. Kesultanan Pahang ya, dia mengamalkan sistem pewarisan takhta yang sama macam Melaka. Okey, pewarisan takhta ni maksudnya apa? Mula-mula datuk dia memerintah, lepas tu ayah dia memerintah, lepas tu anak dia memerintah, lepas tu cucu dia memerintah. Jadi itu pewarisan takhta. Itu sistem yang diamalkan di Melaka, dibawa ke Pahang juga. Dan waris pengganti sultan bergelar Tengku Mahkota. Tengku Mahkota ya. Tengku Mahkota. Dan sistem pentadbiran berasaskan pembesar 4, 8 dan 16, 4 pembesar utama negeri Pahang. Orang kaya Indra Shah Bandar, orang kaya Indra Segara, orang kaya Pahlawan dan orang kaya Indra Perbajelai. Baik. So, mungkin ada yang bertanya, cikgu, diorang ni nama diorang memang macam ni ke? Kenapa nama diorang macam ni? Kan mak dia tak kasih nama betul-betul ke? Mak dia bagi nama betul. Tetapi yang nama-nama ini gelaran. Takkanlah dia ni lahir mak dia panggil, oh nama dia orang kaya Indra Shah Bandar. Apa punya nama dah? Tak. Nama-nama ini nama gelaran saja. Okey. Dan yang dimaksudkan orang kaya ni bukanlah dia betul-betul kaya. Tak. Orang kaya ni maksudnya dia kaya pengaruh. Dia belakang dia, okey, rakyat dia katakan ada 500 orang, 600 orang yang berada di belakang dia, yang sentiasa menyokong dia. Itu dipanggil orang kaya. Orang kaya dengan pengaruh. Orang kaya dengan pengikut. Kan? Jadi itu dipanggil orang kaya. Zaman sekarang ni, bukan kaya duit. Dan zaman sekarang ni, orang kaya sekarang ni, kebiasaannya apa? Orang kaya followers. Kat IG ada 5,000 followers, dekat Insta ada 10,000 followers. Kan?
Jadi itulah kan, suka flex lah kan. Ya betul. Anyone here, okay, Insta ke ataupun IG TikTok ke yang followers dia lebih daripada 1,000? Anyone here? Ada tak? Tak ada cikgu. Tak ada followers yang lebih daripada 1,000 tak ada tak ada. Okay. Kan? Oh ya ke? I see. Account lain Okay, tak ada okay. Okay, tak perlu follower ramai-ramai lah penat nanti. Okay, baik. Okay, itu Kesultanan Pahang. Okay, ingat antara kata kunci bagi negeri Pahang iaitu Tengku Mahkota, dan juga satu lagi iaitu penggunaan orang-orang Saya kaya. ni ada 125 follower. 125 followers okay, baguslah tu. Follower YouTube okey. Cikgu punya follower YouTube pun baru 300 lebih. Follower YouTube. Dekat FB banyaklah. Dekat FB dekat cecah nak dekat 1,800 macam itulah. Hujan lebat kat sini. Ya, sama. Cikgu pun rasa sini pun hujan lebat. Siap dengan kilat-kilat lagi. Ya betul. Betul. Siap petir lagi Baik. Kemudian kita lihat Kesultanan Perak. Kalau orang Perak mengamalkan sistem penggiliran. Dalam banyak-banyak negeri, negeri Perak paling unik iaitu dia gunakan sistem penggiliran untuk menjadi raja. Dia bergilir-gilir daripada mungkin abang, lepas tu adik dia, lepas tu adik dia bawah lagi, dia bergilir-gilir. Itu di Perak. Dan Dewan Negara Perak bertanggungjawab memilih dan melantik sultan. Dan sistem pentadbiran masih lagi berasaskan pembesar 4, 8, 16 dan 32, dan pembesar utama Perak ialah orang kaya Bendahara Seri Maharaja, orang kaya besar Maharaja Diraja, orang kaya Temenggung Paduka Raja, dan orang kaya Menteri Paduka Tuan. Nampak tak? So ini adalah gelaran-gelaran bagi para pembesar Kesultanan Perak. Di Perak itu. Okay. Dan untuk pengetahuan kamu, Perak lah satu-satunya negeri yang mana rakyat dia tinggal di semua kawasan. Setuju tak? Tinggal di semua tempat tau. Orang Perak. Iaitu, ya betul, iaitu kamu tengok di Perak kan ada orang tinggal di Lumut. Lumut Perak pun ada orang tinggal, Lumut. Kemudian ada orang tinggal di Parit. Parit Perak, Parit. Nama tempat Parit. Nama tempat Parit, nama tempat Lumut. Orang tinggal kat situ. Kemudian nama tempat apa tahu? Dinding. Dinding pun ada. Serius. Kamu cari dekat Perak. Memang ada nama-nama tempat. Okey, Lumut, Parit, Dinding. Dinding orang tinggal. Tu. Kemudian, satu lagi tempat kat mana tahu? Dekat Perak. Juga kat mana tahu? Papan. Ada nama tempat Papan. Dekat Papan pun ada orang tinggal. Merata-rata dia orang duduk. Kemudian, ni, dekat Perak ada apa? Ya, Kampung Gajah. Kampung Gajah, tak ada gajah. Tapi orang. Tapi dipanggil Kampung Gajah. Siapa yang tinggal sebenarnya? Nampak tak? Nampak tak hebatnya orang Perak? Tinggal mana-mana. Sungai Mati. Tu, Sungai Siput. Sungai Siput. Siput. Tak ada siput pun. Sungai Siput. Masya Allah. Okey. Memang banyak gila lah. Okey. Baik. Itu kelebihan Kesultanan Perak. Kenapa kampungnya panggil Kampung Gajah? Entah. Ada sejarahnya lah tu. Kan? Mesti ada sejarahnya. Dekat Melaka ada Bukit Beruang. Melaka pun sama juga. Ada Bukit Beruang. Ada Bukit Katil. Katil jadi bukit. Melaka ya. Okey. Yes, silakan Damia. Alright. Yong Ping. Okey. Kita lihat, sambung dengan Kesultanan Terengganu. Apa yang diwariskan oleh Kesultanan Terengganu? Terengganu mengamalkan sistem pewarisan tahta. Terengganu sama macam negeri Pahang tadi. Sama. Ya, baik. Terima kasih Azim.
So waris pengganti bagi Terengganu adalah digelar yang di-Pertuan Muda. Okey, soalan bagus. V Malen tanya, cikgu takhta tu apa? Okey, takhta tu ialah throne. Okey, takhta tu ialah throne ataupun kita kata kuasa raja. So sistem pewarisan takhta ni maknanya sistem pewarisan kuasa raja. Sistem pewarisan kuasa raja. Yes. So maknanya sistem pewarisan takhta ni maksudnya apa tahu? Dia punya kuasa raja tu akan diturunkan kepada anak dia, keturunan dia dan seterusnya. Yes, betul. Okay. So cikgu adalah rajanya dan inilah permaisuri cikgu. Nampak tangan jadilah korang ya. Okay. Kat luar hujan. Lah, bau ke? Eleh. Okay. Okay. Baik. So itu yang di Pertuan Muda. Okey, baik. Kemudian kita lihat Dewan Pangkuan Diraja. Dewan Pangkuan Diraja berhak memilih dan melantik sultan. So jemaah ini okey, turut dikenali sebagai ahli al-hal wal qad. Bermaksud ahli yang memilih dan menjadikan raja. Apa Zim, cikgu pungut kain? Apalah Zim pungut kain? Come on lah. Beras kita beli kot. Beras kita beli. Kan. Nantilah cikgu pungut kain. Okey, baik seterusnya. Pemerintahan kerajaan negeri okey, dijalankan bersama-sama Majlis Mesyuarat Kerajaan. Okey, so itulah di antara kata kunci bagi Kesultanan Terengganu, iaitu sistem pewarisan takhta dan waris digelar yang di Pertuan Muda. Okey, dan juga ada Dewan Pangkuan Diraja okey untuk melantik sultan, dan jemaah ini dikenali sebagai ahli al-hal wal qad. Okey. Ya, itu kata kunci bagi negeri Terengganu. Dan Selangor. Selangor pun sama rupanya. Selangor pun mengamalkan sistem pewarisan takhta. Maknanya takhta tu diturunkan kepada anak dia, kepada cucu dia dan seterusnya. Tetapi untuk yang bakal pengganti dia, maknanya anak dia yang bakal pengganti sultan tu, anak itu akan diberi gelaran Raja Muda. Raja Muda kan, always muda. Always muda. Okey. Baik. So Dewan Diraja ini bertanggungjawab. Dewan Diraja ni ada siapa tahu? Ada dia punya para pembesar dan penasihat. Dan dia bertanggungjawab membantu dan menasihati sultan dalam menjalankan fungsi baginda. Antara anggota dewan ini termasuklah Raja Muda, Tengku Laksamana dan Tengku Bendahara. Baik, ada soalan. Dia kata apa? Cikgu, kalau anak tak suka jadi raja, siapa nak gantikannya? Bagus soalan tu. Baik, untuk pengetahuan kamu semua, anak raja, keturunan raja tidak ada pilihan. Dia apabila ditugaskan, bapa dia kata apa? Okey, anak dia akan menjadi pewaris tahta kerajaan ayahanda. Anak dia tak boleh tolak. Terpaksa menerima walaupun tak suka. No choice. Pun tak suka dari raja pun dia kena paksa. Ya, betul. Kalau tolak apa jadi? Kalau tolak bermakna selepas itu negeri itu tidak ada raja dan negeri itu tidak ada sultan, maka negeri itu akan mudah untuk diserang oleh negeri lain dan dijajah oleh negeri lain. Nak macam tu? Tak. Sebab itu anak raja mahu tak mahu terpaksa menerima jawatan tu. So, jangan kamu dengki. Kadang-kadang ada pelajar yang dengki lah. Dia bolehlah, dia anak raja, boleh beli macam-macam apa semua. Ingat raja dengan anak raja ni tanggungjawab dia besar. Kita untung tau. Kita ni, kita bukan anak raja semua. Kita boleh jalan-jalan pergi shopping mall. Kita boleh pergi sana, pergi sini. Tak ada orang pun yang nak jaga. Kita boleh buat suka-suka hati. Tapi sultan-sultan tak boleh. Ada korang jumpa sultan pergi jalan-jalan dekat ICT ke, dekat Sunway Pyramid ke? Tak ada. Nampak tak? Jadi nampak tak? So
Ya, jadi itulah yang berlaku ya. Memang tak ada. Memang tak boleh. Bukan tak boleh lah, tak digalakkan sebab bila jadi raja, semuanya akan dilakukan oleh orang lain. Nak masak ada orang lain. Kemudian yang nak tu pun orang lain. Okey, ia tahu semua orang boleh jadi raja. Bila bila kamu kahwin lah. Bila kamu kahwin nanti, kamu jadi raja. Tapi raja sehari je lah. Sehari je. Okey, tak boleh banyak hari. Sehari je. Okey. Tak ada Aaron. Ya, tapi yang tolong mangsa bagi tu siapa jaga raja? Tak ada. Dia ada bodyguard je. Bodyguard tu pun okey, jaga tepi-tepi je. Kalau tak kahwin, Utaya. Kalau tak kahwin rugi. Kalau tak kahwin rugi. Itulah cikgu boleh cakap. Kan. Rugi. Ya, sebab apa? Kan? Berdua lebih baik. Tapi itu nanti bukan sekarang bukan sekarang. Bukan sekarang. Ingat. Bukan sekarang. Suka hati korang je nak ni. Bukan sekarang. Okay. Akhir Rafiq ingat tu. Recording cikgu. Biar recording. Nanti keluar nanti kan. Biar dia orang semua tengok. Gatal. Okay. Okay. Dah lah tengah record. Biar. Okay. Cikgu. Ya, boleh. Boleh. Tak ada masalah. Okay. Hati-hati. Jangan fikirlah pasal tu. Korang ni. Baik. Muka pun belum tentu. Muka kita ni pun belum tentu ada orang nak lah. Dah lah. Okay. Pemerintahan kerajaan negeri. Okay. Okay. Bersama-sama Majlis Mesyuarat Kerajaan. Okay. Alah. Okay, dah. Okay, dah cukup lah tu kan. Tahu korang semua. Kan. Baik. Pertama sekali, apa yang diwariskan iaitu sistem pemerintahan. Yang kedua, yang kita nak tengok sini iaitu apa yang diwariskan. Iaitu diwariskan sistem agama Islam dalam pemerintahan. Nombor dua, iaitu Sultan merupakan ketua agama bagi setiap negerinya. Kamu masih ingat kan, sebelum kedatangan Islam, Sultan-Sultan diberi gelaran apa? Sultan-Sultan diberi gelaran apa? Diberi gelaran iaitu raja. Dia bukan sultan. Dia raja. Okey. Dan apabila kalau kita belajar kerajaan alam Melayu dulu sebelum kedatangan Islam, raja-raja diberi gelaran seperti apa? Seperti Raja Diraja. Betul? Kemudian juga dengan Cakrawati. Kan? Kemudian apa lagi? Iaitu Suryavarman. Itu Kurung Benam. Itu semua gelaran-gelaran sebelum kedatangan Islam. Bila dah datang Islam, raja-raja ini memeluk Islam, maka ditukarkan raja menjadi sultan. Ya, betul. Lepas Islam datang, raja-raja itu memeluk Islam, so raja itu menukar gelaran dia kepada sultan. Itu yang kita tengok tadi kan dalam video yang mula-mula tu. Betul yang digelarkan Setan Aminur Rashid. Cut. Bukan setan syaitan, sultan. Itulah dia. Yang mula-mula tadi tu kan. Kan. Jadi itulah dia. Apabila kedatangan Islam, dia gunakan title sultan. So agama Islam dalam pemerintahan, institusi agama berperanan penting dalam bidang kuasa mereka dan mestilah dihormati, dan sultan juga bertanggungjawab mendaulatkan syiar Islam, maknanya mendaulatkan penyebaran agama Islam. Itu yang pertama. Apa nama video tu? Okay. Video tu berkaitan dengan apa? Filem Seniman Bujang Lapuk sebenarnya. Seniman Bujang Lapuk. Okay, filem P. Ramlee tu. Okay. Okay, cikgu dulu masa panggil raja, masa tu agama apa? Okay, masa dipanggilan raja itu, ada dua saja, iaitu sama ada yang beragama Hindu dan ada juga yang beragama Buddha. Kenapa Malaysia tak ada raja? Sebenarnya Malaysia masih menggunakan raja. Malaysia masih menggunakan raja. Kepada siapa? Kepada keturunan raja yang belum jadi sultan.
contoh macam tadi kan, kalau ada Sultan Selangor, anak dia raja muda. Anak dia kan raja muda. Tapi bila bapa dia ni atau sultan ini telah pun mangkat, maka anak dia raja muda ini akan naik menjadi sultan. Bila dia memerintah, dia akan gugurkan raja itu dan menggunakan nama sultan. Itu sebenarnya. Yes. Boleh faham banyak yang ni. Okey. Boleh okey, baik. Yang pertama, yang pertama sistem pemerintahan diwariskan, yang kedua iaitu agama, yang ketiga yang diwariskan ialah undang-undang ataupun perundangan. Iaitu kita tahu Melaka ada hukum kanun Melaka dan undang-undang Laut Melaka. Setuju? Kan? Kita lihat di sini hukum kanun Melaka menjadi asas kepada kelahiran undang-undang bertulis negeri lain tau. Ya betul. Betul Aaron. Hukum kanun Melaka menjadi asas kepada kelahiran undang-undang bertulis di negeri-negeri Melayu yang lain. Iaitu hukum kanun Pahang dan juga undang-undang 99 Perak. Yes, itulah dia hukum kanun. Dan warisan hukum kanun Melaka ini berhubung dengan peraturan, kemudian larangan istana, keluarga Islam, jenayah, hutang piutang dan juga hukum jual beli. Hukum kanun tu masih guna sampai sekarang ke? Tak ada. Tak ada. Hukum kanun ni tidak ada lagi diamalkan. Tapi kalau diamalkan, lagi orang takut tahu. Hukum kanun tu dulu, kalau salah, kalau kamu didapati salah, hukuman dia hukuman bunuh. Hukuman bunuh ni macam mana cikgu? Pancung ke? Tak. Bukan pancung. Hukum kanun tu sebenarnya undang-undang. Sebenarnya dia punya cara, hukuman bunuh tu adalah dia mengambil satu pedang, pesalah akan duduk, duduk di bawah, dia duduk. Kemudian orang yang menghukum tu akan meletakkan dia punya pedang itu di sini tahu, di antara tulang ni. Tulang leher dia dengan ni dia akan letakkan kat sini. Kemudian orang daripada atas itu akan dia buat apa tahu? Dia akan menolak ke dalam. Dia tolak ke dalam. Dia tolak ke dalam. Untuk apa? Untuk terus kena pada jantung dan berhenti jantung tu. Nampak orang Melayu? Ya, dia tikam. Dia tikam untuk apa? Menghentikan jantung. Orang Melayu punya hukuman, dia bukan nak mencederakan tapi nak hentikan jantung supaya mati terus. Tak mungkin sekali. Ya, so tak ada kalau terus ke dalam. Itu hukuman yang dijalankan dulu. Ialah sebab dah nak mati. Jadi itulah hukuman dulu-dulu. Jadi nasib baik sekarang ni habis kuat apa? Penjara, denda, kan? Habis kuat pun kalau hukuman dadah, barulah digantung. Hukuman gantung sampai mati. Kan? Tapi orang dulu, salah sikit, bunuh, hukuman bunuh. Jadi nasib baik tak buat sampai sekarang. Kan? Nasib baik tak buat sampai sekarang. Macam, kamu ingat tak tamadun Cina dulu? Tamadun Cina masa korang belajar masa form 1 dulu, korang ingat tak? Iaitu pelajar-pelajar dalam peperiksaan tidak dibenarkan meniru, betul? Kalau meniru akan dihukum mati. Kan? Ya, kalau tiru tu mati. Kalau tiru tu hukuman itu kalau dibuat sampai sekarang, rasanya ramai tak masuk kelas ni. Kalau buat tu ramai tak masuk kelas hari ni. Ramai. Mana pergi? Dah kena cikgu asal meniru hari tu. Kan? Jadi nasib baik tak diamalkan sampai sekarang ya. Kan? Meniru pun hukuman mati. Jadi itulah zaman dulu tu hebatnya. Kenapa dah tak buat? Kau nak ke, Mat? Mak tahu ni kau nak buat? Kan? Kau buat sekarang, tak tahu pun kau. Tahu tak nak. Baik. So, itu yang yang ketiga. Maknanya, kita lihat ada 3
Okey, iaitu berkaitan dengan apa? Yang pertama iaitu pewarisan tahta pemerintahan, agama Islam diwariskan, undang-undang pun diwariskan, dan yang keempat iaitu adat keputeraan. Banyak adat-adat Adat istiadat ini menjadi salah satu adat yang diwariskan, adat istiadat. Apa adat ni cikgu? Adat ni adalah cara-cara cara-cara untuk mengadakan majlis. So itu adat. Sebagai contoh adat keputeraan. Yang pertama ni adat keputeraan. Keputeraan ni maksudnya kelahiran putera raja. Bila lahir putera raja, apabila seorang permaisuri itu dikatakan mengandung. Okey. Tiru baik ke tak baik? Tiru yang baik lah. Okey. So adat keputeraan yang pertama, bila dah tahu permaisuri itu mengandung, maka adakan adat melenggang perut ketika kandungan berusia 7 bulan. Melenggang perut supaya apa? Supaya perut ibu tu mudah untuk apa? Untuk bersalin. Melenggang perut. Kemudian bayi diperdengarkan azan sebaik sahaja dilahirkan, kita buat pun sampai sekarang, dan bercukur apabila putera atau puteri itu berusia 7 tahun. Melenggang tu maknanya adat untuk apa? Adat dia akan, permaisuri akan jumpa tok bidan ataupun tok bidan yang perempuan tu, dia akan buat macam urut sikit lah, melenggang perut supaya apa? Supaya bayi itu nanti nak bersalin senang nak keluar. Senang nak keluar. Itu adat melenggang perut. Okey. Baik. Adat yang kedua. Adat yang kedua iaitu adat perkahwinan. Oh ya, sebelum tu. Yang terakhir ialah berendoi. Berendoi itu maknanya adalah menggunakan buaian di sini. Ni buaian ya. Buaian ni, okey, baby letak dalam buaian, kemudian dia ada marhaban. Ada orang nyanyi kat tepi untuk membacakan puji-pujian ke atas Nabi dengan marhaban. Itu dipanggil adat berendoi. Nampak tak? So ini semua adalah adat keputeraan bila lahirnya putera raja. Yang kedua, adat perkahwinan. Adat perkahwinan ini. Ini adat perkahwinan ni sampai sekarang masih kita gunakan lagi. Masih kita gunakan lagi ya. Terutama sekali adat orang Melayu. Kalau nak kahwin, mesti merisik. Kemudian bukan 7 tahun lah. Sebenarnya bukan 7 tahun, sebenarnya 7 hari. Minta maaf. Bukan 7 tahun, minta maaf. Tolong betulkan ya. Ini bukan 7 tahun. Ini sebenarnya 7 hari. Yes. 7 tahun dah darjah 1 kau. 7 tahun dah darjah 1. Baik tak payah cukur. Potong je kan. Okey. Okey. Yang kedua, adat perkahwinan. Nak kahwin mesti melalui adat ini. Iaitu merisik, kemudian meminang, kemudian juga bertunang, kemudian berinai. Kemudian nak kahwin tu khatam Quran, nikah, persandingan dan bertepung tawar, santap beradab dan bersiram di atas panca persada. Okey, satu-satu. Okey, ada yang tanya, cikgu apa itu merisik? Merisik ni sebenarnya adat yang dah lama ditinggalkan tau. Iaitu orang dulu-dulu dia tak jumpa dia punya bakal isteri dia tau. Tak pernah jumpa. Bakal isteri orang perempuan duduk je dalam rumah memasak apa semua. Yang lelaki ni pun duduk di rumah. Jadi apabila mereka nak kahwin, katakan lelaki ni dia kata nak kahwinlah dengan anak perempuan, anak apa orang tu. So dia akan hantar mak ayah dia pergi tanya. Mak ayah pun datanglah pergi rumah tu. Dia tanya, di rumah ni ada tak anak dara tu? Ada, kenapa? Kami nak merisik. Merisik ni sebenarnya apa tahu? Nak bertanya anak perempuan tu dah ada yang punya ke? Nampak tak? Itu merisik. Nak bertanya anak perempuan tu, ia nak cop tempat. Yes, nak cop tempat. So tanya. Bila tanya, lepas tu mungkin bapak kata, tak ada. Belum lagi, tak ada yang punya. Jadi, oh ya ke? Tak apa. Nak saya balik dulu ya. Saya bagi tahu nanti kalau okey, anak saya okey. Jadi
barulah kita hantar rombongan meminang. Dia sopan. Jadi kadang-kadang yang berisik ni dia akan minta gambar. Ada tak apa gambar anak perempuan ni? So bapa dia bagi ni gambar anak perempuan ni. So dia bawa balik, pergi jumpa anak dia. Nah, ini bakal isteri kau. Kau nak tak? Dia pun tengok. Boleh lah. Boleh lah. Jadi mak bapak dia pun okey, bersiap untuk apa? Buat persiapan. Datanglah ke rumah tu. Datang rumah tu balik. Okey, dia kata kami ni datang nak meminang anak dara. Nak meminang anak dara tuan. Jadi boleh. Siapakah nama dia? Sekian nama dia. So bila dia dah bagi okey meminang, jadi kita anggap ni bertunang lah. Bertunang ni apa? Cop perempuan itu menjadi untuk dia booking. Dia booking perempuan tu lah. Jadi orang lain tak boleh potong queue. Dia booking. Itu bertunang. Apa tandanya bertunang? Nah ini cincin. Cincin okey sebagai tanda okey dah di booking oleh kami. Boleh? Ni siapa nak ambil ni? Fatini ke, Fatihun Nasir ke, siapa lagi ni? Okey. Jadi okey. Adila ke nak ambil ke? Ara-ara nak ambil? Okey baik. Contoh. Okey. Jadi bertunang. Kemudian bila bertunang, so disettingkanlah bila nak kahwin. Bila nak kahwin, kemudian barulah pada malam, katakan malam tu nak bernikah, barulah dibuat berinai. Okay, berinai di jari tu. Kemudian barulah khatam Quran, barulah dinikahkan. Macam itulah. Itu adat perkahwinan. Kemudian bersanding dan bertepung tawa. Itulah dia adat perkahwinan. Ya, betul. Ada harga? Of course ada. Mesti ada. Jadi itulah kita katakan sebagai adat perkahwinan. Raja-raja punya adat pun sama juga macam ni. Okay. Betul. Baik. Kemudian istiadat seterusnya iaitu istiadat bukan pemakanan, tolong betulkan, typo banyak sangat typo ni. Okey, bukan pemakanan, tapi sebenarnya istilah dia adalah pemakaman. Tolong betulkan. Pemakaman. Okey, bukan pemakanan, pemakaman. Pemakaman ni maknanya pengkebumian, kematian sultan. Suka-suka nak makannya, asyik makan aja. Okay. Pemakaman iaitu tempoh tempoh berkabung. Tempoh berkabung. Berkabung ni maknanya bersedih. Bersedih terhadap pihak istana kerana kemangkatan sultan. Jadi pihak istana akan memberikan sedekah kepada rakyat. Usungan disediakan untuk mengangkat jenazah. Ada usungan bawa jenazah, dikenali sebagai seraja diraja, dan nobat tidak akan dimainkan dalam tempoh tertentu. Nobat ni alat muzik diraja yang ada serunai, yang ada gong, tak boleh. Sebagai menghormati kematian. Kalau main muzik tu maknanya untuk bergembira. Takkanlah kematian ni nak bergembira. Betul tak? Sebab tu nobat tak dimainkan. Melampau sungguh. Kalau katakan dah kematian tapi kamu still buat bunyi-bunyian. Kan? Tapi nobat ni alat muzik yang ni alat muzik yang diraja tau. Diraja. So dia ada khas dia. Dia tak ada anak raja. Okey, raja ni nobat ni muzik dia dups 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 dups. Tu tak ada. Tak ada. Itu lain tu. Itu lain sangat tu. Itu lain. Okey, ya beatbox tak ada. Terkejut saya. Okey. Ya, melampau sungguh kalau katakan adat diraja pakai bunyi macam tu. Kan? Dups dups dups. Tak ada. Okey. 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 Ya, jenazah tu takut nanti bangun sekali dia join dups dups dups. Jahanam. Jahanam. Okey. Okey. Baik. So, coffin dance Uish. Coffin dance. Okey. Okey. Baik.
Kemudian apa yang telah diwariskan lagi selain daripada adat istiadat, iaitu persuratan. Rupa-rupanya kerajaan alam Melayu ataupun kerajaan-kerajaan Selangor apa semua ni, okey, telah mewariskan ada karya sejarah dan karya perubatan. Wah, ada buku-buku buku-buku sejarah dan buku-buku perubatan tau. Contohnya kalau buku sejarah ni seperti Hikayat Pahang, Hikayat Negeri Pahang, Hikayat Pahang mengisahkan sejarah Kesultanan Pahang. Misa Melayu dikarang oleh Raja Chulan, kisah tentang sejarah Kesultanan Perak. Okey, ingat nama ni, Hikayat Pahang dan juga Misa Melayu. Misa Melayu. Dan juga kalau kita lihat di sini ada karya perubatan. Kitab tip. Tip. Ada, memang telah ditranslatekan. Dah translatekan dah dan juga dibuat buku baru, memang ada kitab tip. Disalin oleh Haji Mahmud Al-Jawi di Terengganu pada tahun 1890. Ya, kitab tip. Tip ni sebenarnya kitab perubatan. Kitab perubatan ya. Cara-cara macam mana nak mencegah selsema, macam nak mengubati batuk, kan. Jadi itu kitab tip, kitab perubatan, karya perubatan ya. Bagus Kesultanan negeri-negeri Melayu ni. Banyak karya-karya dia ya. Dan ada sastra rakyat. Ini biasa. Sastra rakyat maknanya cerita-cerita rakyat lah. Cerita rakyat seperti apa? Hikayat Sang Kancil, Hikayat Ismayatim, hindar penyakit gatal ada. Penyakit gatal ada ubat dia, kahwin je. COVID-19 ada ke? Cara nak hilangkan COVID-19. Itu penyakit-penyakit moden, tak adalah dalam ilmu perubatan yang lama tu. Tak ada. Baik. Sastra rakyat ni kita lihat Hikayat Sang Kancil, cerita teladan dan jenaka yang berasaskan manuskrip Hikayat Pelanduk Jenaka. Kemudian ada Hikayat Ismayatim, dibukukan oleh Tengku Ampuan Mariam Permaisuri Terengganu. So ada dua hikayat yang terkenal, Hikayat Sastra Rakyat, Hikayat Sang Kancil dan juga Hikayat Ismayatim. Itu dua hikayat. Maknanya ada persuratan juga. Okey. Dan juga kita lihat di sini ekonomi. Apa yang diwariskan oleh ekonomi? Kenapa dia Sang Kancil? Okey, memang dia kancil. Dia bukan binatang lain, memang kancil. Hikayat Sang Kancil negeri mana? Okey. Baik. Sebenarnya banyak version. Kancil ni ada ceritanya datang daripada Terengganu. Ada juga datang daripada negeri Selangor. Tetapi yang sahihnya ada yang kata bahawa Sang Kancil ni sebenarnya datang dari negeri sebelah Arab, iaitu Yaman. Negeri sebelah Yaman hikayat Sang Kancil ni. Yes. Tapi belum dipastikan lagi lah. Belum dipastikan lagi. Okey, kita lihat dari sudut ekonomi, apa yang diwariskan? Ya, jalan cerita sama. Baik, kita lihat apa yang diwariskan di sudut ekonomi, pelabuhan. Okey, aktiviti perdagangan dijalankan melalui pelabuhan. Okey, dan apakah yang didagangkan pada pelabuhan-pelabuhan ini? PJ timah, kain sutera, senjata, gula dan hasil hutan. Pelabuhan ini diuruskan oleh Syah Bandar dan pegawai pelabuhan yang lain. So tu hebatnya ada pelabuhan. Ada mata wang. Negeri Perak, mata wang Bongkah Timah. Ini Bongkah Timah yang dinamakan, nama dia apa? Nama dia ialah Bidor. Sejak abad ke-17 itu negeri Perak. Untuk negeri Pahang, mata wang Pitis. Yang diperbuat daripada timah digunakan di Pahang, dan mata wang Tampang digunakan pada abad ke-19. Negeri Terengganu pula, mata wang berupa kupang emas dan juga mata wang Pitis. Ini cikgu bulatkan ni maknanya apa tahu? Nama-nama bagi mata wang itu. Dan negeri Selangor ada mata wang shilling. Mata wang shilling digunakan. Maksudnya di sini, kalau kamu lihat, inilah contoh mata wang Tampang, kemudian mata wang kupang emas, mata wang Pitis. Ada mata wang dulu tahu. Dan kalau kita lihat
Dulu orang dulu, sekarang mata wang apa? Mata wang ni lah, ringgit Malaysia je lah. Mata wang ringgit Malaysia je lah. Okay, mata wang ringgit. So kita lihat dulu ekonomi sara diri dan jual beli. Dan ekonomi sara diri maksudnya ekonomi yang dibuat untuk diri sendiri saja. Seperti pertanian, penternakan, perlombongan, mengutip hasil hutan dan perikanan. Kemudian perlombongan biji timah. Kegiatan utama di Selangor dan Perak. Mereka juga mengusahakan tanaman padi, buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan pengusaha di Perak merupakan pengusaha utama hasil hutan seperti rotan, sumbu badak dan kayu kayan. Di Terengganu pula mengusahakan tanaman lada hitam dan perlombongan emas. So, kalau kita lihat apa yang telah diwariskan oleh Kesultanan Negeri-Negeri Melayu ini. Okey, antaranya cikgu ulang balik Okey, iaitu apa yang diwariskan? Pertama, sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan ni. Kemudian yang kedua iaitu agama Islam. Yang ketiga perundangan. Perikanan tu perikanan lah, ikan. Ikan. Perundangan. Keempat adat istiadat. Ya, adat istiadat. Okey. Kemudian yang kelima persuratan. Okey, persuratan. Dan yang keenam dari sudut ekonomi iaitu pelabuhan, mata wang dan ekonomi sara diri. Maka dengan itu tamatlah bab yang ke-7, Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Okey. Ada sebarang soalan? Sila kalau nak bertanya.